Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan Imam, Tuan Bilal yang saya hormati, tuan-tuan ahli jawatan kuasa surau, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memilih kita semua untuk mendatangi tempat yang mulia ini walaupun dalam cuaca hujan. Mudah-mudahan kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT ini, kita mengharapkan Allah permudahkan segala urusan kita di dunia dan juga segala urusan kita nanti di akhirat, insya-Allah. Kemudian daripada itu kita juga mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang saya kasihi, pada malam ni kita sambung pelajaran kita dalam buku Sakratul Maut. Bersediakah anda menghadapinya? Kita masih lagi membicarakan Sakratul Maut di sisi orang lalai. Dan pada malam ni kita sambung muka surat 40, tuan-tuan. Muka surat 40. Menceritakan tentang saat akhir bagaimana Umar bin Khattab dibunuh, tuan-tuan. Umar bin Khattab dibunuh. Untuk makluman sedikit, tuan-tuan, Umar bin Khattab ni dia Khulafa' Ar-Rasyidin yang kedua, dan umur dia 13 tahun lebih muda daripada umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menggelarnya dengan panggilan Ummu Hafs, Abu Hafs, bukan Abu Hafs, bapa Hafsah, tuan-tuan. Sebab Hafsah anak kepada Umar yang merupakan isteri baginda Rasulullah SAW. Dan Umar juga diberi gelaran dengan gelaran Al-Faruq. Al-Faruq maknanya pembeza. Al-Faruq ni adalah maknanya pembeza, maknanya orang yang paling tegas dalam membezakan antara hak dan batil. Dan Umar bin Khattab dia masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, tahun ke-6 kenabian baginda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pernah berkata, kalaulah seandainya ada orang yang menerima wahyu selepas aku, orangnya adalah Umar. Maknanya kalau ada Nabi selepas aku, kata Nabi, Rasulullah kan khatamin nabiyyin, penutup segala Nabi. Kalau ada orang, ada Nabi lagi selepas aku, kata Rasulullah SAW, orangnya adalah Umar bin Khattab. Dan dia pemimpin pertama yang bergelar Amirul Mukminin, pemimpin ataupun ketua orang beriman. Abu Bakar tidak diberi gelaran dengan Amirul Mukminin. Gelaran Abu Bakar ada Khalifah Rasulullah
khalifah Rasulullah. Dan keislaman Umar bin Khattab ni tuan-tuan berdasarkan doa Nabi, yakni Rasulullah SAW menyebutkan, muliakanlah wahai Allah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang engkau cintai, yakni dua orang yang dicintai, salah seorang yang dicintai Allah ni adalah pertama Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Umar bin Hisham adalah nama lain kepada Abu Jahal. Jadi nyatanya yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Okey. Itu sedikit tuan-tuan intro berkaitan tentang Umar bin Khattab. Dia masuk Islam orang yang ke-40 tuan-tuan. Orang yang ke-40 senarai orang masuk Islam. Yang pertama Khadijah lah. Pertama Khadijah kalangan wanita, yang kedua Abu Bakar kalangan lelaki dewasa, yang ketiga Ali bin Abi Talib kalangan budak kecil, yang keempat adalah Zaid bin Harithah kalangan hamba, tuan-tuan. Itu senarai, dan dia adalah orang senarai yang ke-40 tuan-tuan masuk Islam, Umar bin Khattab. Kita teruskan hari ini muka surat 40 tuan-tuan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa ketika Umar bin Khattab menyampaikan khutbah Jumaat pada kaum muslimin, pada satu hari Umar bin Khattab dia menyampaikan khutbah Jumaat, tiba-tiba dia menangis, kan? Mana dalam ketengah sampai khutbah tu, tiba-tiba dia menangis, mengalirkan air mata, sehingga para jamaah yang hadir ketika itu tuan-tuan menjadi hairan melihat Umar bin Khattab. Maknanya ceramah yang disebutkan tu mungkin tidak berapa sedih, tapi kenapa dia menangis? Maka setelah khutbah dan solat Jumaat selesai, sahabat-sahabat mereka langsung menghampiri Umar bin Khattab dan mereka menanyakan apa yang sedang terjadi pada dirinya, apa yang menjadi buah fikirannya sehingga ketika menyampaikan khutbah tadi dia menangis. Maka Umar bin Khattab pun berkata, kan, dia kata, pada saat aku menyampaikan khutbah tadi, kata Umar, aku teringat mimpi aku semalam. Aku teringat mimpi aku semalam. Dan mimpi-mimpi kalangan orang yang dekat dengan Allah ni tuan-tuan, dia macam seolah macam memberitahu perkara yang benar berlaku, tuan-tuan, perkara yang akan berlaku. Dia aku teringat mimpi aku semalam, di mana dalam mimpi tu dia kata, aku bermimpi melihat seekor ayam rom. Wallah, macam mana tuan-tuan ayam rom ni mematuk diriku sebanyak 3 kali patukan. Dalam mimpi tu aku melihat, dia kata, seekor ayam mematuk aku dengan 3 kali patukan. Maka keesokan harinya aku terus menanyakan takwil mimpiku itu kepada Asma binti Umais Al-Haisami Al-Hasamiyah yang merupakan isteri kepada Ja'far. Asma binti Umais ni tuan-tuan isteri kepada Ja'far bin Abu Talib, kan? Dan Ja'far bin Abu Talib syahid dalam perang Mu'tah, dalam perang Mu'tah tu ada 3 panglima perang yang syahid dalam perang Mu'tah, di mana ketika itu lawan tak seimbang tuan-tuan. Tentera Islam jumlah 3,000 orang, sementara tentera Rom jumlahnya 200,000 tuan. 200,000 orang. Dan kemudian selepas panglima yang terakhir meninggal dunia, Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, lalu tampuk panglima perang diambil alih oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid disusun balik tuan-tuan tentera Islam, sebab jumlah tak seimbang kan, lalah dia dapat mengundurkan diri tentera Islam daripada serangan ataupun peperangan yang tidak seimbang itu. Okey. Dan ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, Asma binti Umais ni apabila Ja'far bin Abu Talib syahid dalam perang Mu'tah, Ja'far meninggalkan anak yang ramai, yang kecil-kecil.
Maka untuk mengambil tanggungjawab ini untuk menyara anak Ja'far bin Abi Talib, maka seorang sahabat menikah dengan Asma bintu Umayyah ni. Tuan-tuan tahu siapa sahabatnya? Sahabatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berkahwin dengan isteri Ja'far, Asma binti Umayyah ni, sebab nak ambil tanggungjawab untuk membesarkan anak-anak Ja'far yang mati syahid. Itu matlamat dia orang berkahwin lebih pada satu, tuan-tuan, itulah matlamatnya. Maknanya untuk membantu membesarkan anak-anak, sebab pada zaman tu kan ramai yang mati dalam peperangan, tu mereka berkahwin bagi tujuan untuk menyara anak yatim tu, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak buka cawangan, kena pilih yang macam tu lah. Yang ramai anak, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak besarkan anak yatim tu, dia dapat pahala besar, tuan-tuan. Okey. Jadi kata Umar bin Khattab, Asma binti Umayyah yang pandai mentakwil mimpi itu, dia memberitahuku, dia kata bahawa seorang laki-laki bekas hamba sahaya akan membunuhku sebanyak 3 kali tusukan. Maknanya 3 kali patukan ayam tu menggambarkan 3 kali tusukan. Dikatakan, tuan-tuan, lelaki yang membunuh Nabi ni seorang yang membunuh Umar ni seorang yang beragama Majusi, tuan-tuan. Seorang yang beragama Majusi, tapi mungkin dia hamba, wallahu alam. Biasanya orang bukan Islam dia tak boleh masuk ke Madinah kan, tuan-tuan, tapi kerana dia hamba, tuan-tuan, wallahu alam lah, dia seorang Majusi, tuan-tuan, kan. Oleh itu, kata Umar, jika aku benar-benar terbunuh dalam masa terdekat ini, maknanya dia dah jangka, tuan-tuan, yang dia akan mati masa terdekat, aku pasrahkan kamu kepada Allah, dan aku wasiatkan kamu semua supaya sentiasa bertakwa kepadanya, dan aku titipkan kamu kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dia, makna dia Allah tidak akan pernah mensia-siakan sesuatu dititipkan kepadanya, kan? Maknanya aku titipkan kamu, serah kamu kepada Allah. Maknanya Allah SWT dia tidak akan mensia-siakan siapa-siapa yang diserahkan kepadanya. Dan sebelumnya, tuan-tuan, sebelum Umar dibunuh ni kan, dalam yang lepasnya kita dapati Umar ni dia memang berdoa, tau. Kat mana dia doa? Dia masa dia mengerjakan ibadah haji yang terakhir, dia doa masa tempat meronta, tuan. Dekat Mina, dia doa Mina. Apa doa dia? Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid dan mati di negeri Nabimu. Maknanya di Madinah lah. Mati syahid dan mati di negeri Nabimu, maknanya di Madinah. Itu apabila dia balik ke Madinah, wahai Amirul Mukminin, ada orang kata, orang tanyalah ke dia, ada orang berdoa nak mati syahid, kemudian nak mati di negeri Nabi, maknanya di Madinah. Orang mati syahid kan berada di medan perang, dia kata, dekat sepadan sana. Macam mana pula ni? Kata, oh ya, kata Umar, aku memang bercita-cita nak mati syahid dan nak mati di Madinah, di negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas Umar menangis masa khutbah tadi, dan selepas dia menceritakan tentang takwil mimpinya itu yang telah ditakwilkan oleh Asma binti Umayyah, tuan-tuan, dan dia kata, aku serahkan kamu semua kepada Allah. Lepas tu dia pun balik ke rumah. Dia balik ke rumah. Tu hari Jumaat dia khutbah, kan, hari Jumaat. Keesokan harinya adalah pada hari Sabtu besok je. Umar bin Khattab mengimami solat subuh berjamaah seperti biasanya. Pada pagi itu dia jadi imam sembahyang subuh. Dan dalam sembahyang subuh tu dia membaca surah Yusuf. Dan ketika membaca surah itu sehingga sampai kepada ayat
yang membicarakan tentang kisah Nabi Yaqub, yakni ayat yang berbunyi wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynah minal khuzni fahuwa kazim. Dan Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Ini cerita pasal adik-beradik Nabi Yusuf, campakkan Nabi Yusuf dalam perigi, kan tuan-tuan. Kemudian adik-beradik Nabi Yusuf ni bagi tahu Nabi Yakub yang Nabi Yusuf ni dibaham dek berhala dengan berhala boleh serigala dengan membawa baju Nabi Yusuf yang berlumuran dengan darah, kan? Dan kedua matanya menjadi memutih, mata Nabi Yakub. Kenapa? Kerana kesedihan. Ada riwayat mengatakan sampai buta Nabi Yakub ni kerana menangis kesedihan disebabkan kehilangan Nabi Yusuf AS. Dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Siapa? Nabi Yakub ni, tuan-tuan. Dia tahan kemarahannya terhadap anak-anaknya, kan, yang mengkhianati saudaranya sendiri, yakni Nabi Yusuf alaihi salam. Okey. Jadi apabila sampai kepada ayat ini, yakni ayat 84 surah Yusuf yang dibacakan oleh Umar bin Khattab dalam solat subuh ni, tuan-tuan, Umar langsung menangis. Dia terbayanglah bagaimana kesedihan Nabi Yakub kehilangan anak. Dia Umar menangis dan suaranya terputus-putus daripada membaca surah Yusuf dengan seketika. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sembahyang dekat Masjidil Haram, kan, dengar Sudais baca, Abdul Rahman Sudais baca, kadang-kadang dia menangis, kan, terputus-putus suara dia. Ataupun imam-imam yang lain, Al-Maqli ke siapa yang lain, yang apabila dia rasa sedih, tuan-tuan, sebab dia tahu perjalanan ayat tu pergi mana, cerita pasal siapa, kan, tuan, sedih, dia orang mengalirkan air mata, kan. Dan Umar dikatakan terputus-putus ketika suaranya tersebut, tuan-tuan, apabila membaca surah Yusuf dalam solat subuhnya itu, kan. Dan apabila Umar menangis, para makmum yang ada di belakang juga ikut menangis, sebab makmum pun faham, tuan-tuan, apa yang dibaca oleh imam tu. Jadi apabila Umar menangis, makmum pun ikut serta menangis, kan. Maka tatkala Umar rukuk, inilah peristiwa inilah yang terjadi, tuan-tuan. Masa Umar rukuk, selepas dia membaca surah Yusuf ni, tuan-tuan, datanglah Abu Lu'lu'ah, seorang majusi, dan terus menikamnya dengan sebilah pisau sebanyak 3 kali tikaman ataupun 3 kali tusukan di bahagian perutnya. Jadi apabila kena tikam tu, ketika itu Umar hanya menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Umar pun tersungkur di hadapan mihrab, tersungkur dekat mihrab Umar, kan. Ya, sebagai orang yang memang bercita-cita nak mati syahid, kan, tuan-tuan, mati dibunuh, dia tersungkur di mihrab. Dan ketika itu di belakang Umar adalah Abdul Rahman bin Auf. Apabila Umar bin Khattab tersungkur kerana 3 kali tusukan keris ataupun pisau oleh Abu Lu'lu'ah tadi, maka Abdul Rahman bin Auf terus maju ke depan bagi menggantikan Umar bin Khattab untuk menjadi imam solat. Maknanya apabila jatuh, Abdul Rahman maju depan untuk gantikan tempat Umar bin Khattab. Maknanya dia tak batalkan sembahyang, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat kat Masjid Negara dulu, kan, imam kena lempang. Tuan ingat ke? Imam kena lempang, dah tu dibatalkan sembahyang. Sepatutnya salah seorang daripada makmum belakang tu maju ke depan menggantikan tempat imam yang kena lempang tu, kalau imam tu tak boleh sambung sembahyang, kan. Ini lagi lah tikam, tuan-tuan. Jadi Umar tergebah, Abdul Rahman bin Auf maju ke depan untuk menggantikan tempat Umar bin Khattab bagi
melanjutkan solat yang berbaki bagi menyempurnakan rakaat yang kedua daripada solat subuh tersebut. Maknanya rukuk sambung dah tuan-tuan, rakaat sujud sambung rakaat kedua. Okay. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka ketika itu suara Abdul Rahman pun ketika itu terputus-putus, menangislah Abdul Rahman pun menangis. Kerana sebab apa? Sebab dia mengetahui bahawa Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang dicintai itu mungkin bakal meninggalkan kehidupan dunia. Sebab Umar, Abdul Rahman pun merasa sebablah tuan-tuan apabila melihat keadaan Umar begitu. Namun mereka tetap meneruskan solat dan membiarkan Umar dalam keadaan tersungkur tadi di sebelah mihrab. Sedangkan Abu Lu'lu'ah yang tukang tikam tu kan, penikam tadi tuan, dia langsung melarikan diri sambil menikam siapa saja yang berani menangkap ataupun menghalangnya, sehingga dia menikam 13 orang. Mengamuk betul dia. 13 orang ditikamnya, 13 orang laki-laki sebagai mangsa akibat amukannya itu. 7 orang daripadanya disahkan mati. Bukan Umar seorang yang meninggal. Mana 7 orang disahkan mati, manakala 6 orang lagi dalam keadaan luka parah. Ada riwayat lain mengatakan tuan-tuan lepas ni dia pun tikam diri dia sendiri. Abu Lu'lu'ah ni dia bunuh diri. Dia bunuh diri dia sendiri selepas tu tuan-tuan. Maknanya 8 orang lah meninggal dunia tuan-tuan akibat amukan daripada Abu Lu'lu'ah ini. 7 orang tadi mati tambah Umar seorang. Umar masa ni belum mati lagi tuan-tuan. Umar belum meninggal lagi kan. Okey. Jadi setelah tubuh Umar bin Khattab dibawa ke rumahnya, maknanya sempat bawa balik lah tuan-tuan. Bawa balik maknanya bukan meninggal dekat masjid masa tersungkur lepas tikam tu, tak. Maknanya dia dibawa balik jasadnya ke rumah dan dibaringkan di katilnya, kan? Dibaringkan di atas tempat tidurnya. Masa itu datanglah Ibnu Abbas menghampirinya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masa ni dia muda lagi tuan-tuan. Muda belasan tahun. Tapi untuk makluman tuan-tuan, segala keputusan-keputusan besar dalam negara tuan-tuan, Umar rujuk kepada Abdullah bin Abbas tuan-tuan. Umar merujuk kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni kita maklumlah tuan-tuan, sahabat yang Rasulullah SAW selalu duk carry dia. Kalau naik unta, Abdullah bin Abbas duduk belakang Nabi SAW. Dan dia seorang pakar tafsir tuan-tuan. Menafsirkan ayat Al-Quran tu. Makanya dalam tafsiran ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath tu kan, apabila Umar melantik Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan untuk menjadi salah seorang penasihat dia, orang lain komplain, pembesar-pembesar lain, sahabat-sahabat yang komplain sebab budak lagi, dia kata umur belasan tahun. Kemudian Umar nak test lah ni, semua yang orang-orang veteran-veteran ni Umar nak test cara macam mana Umar baca ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath tadi lah. Jadi ditanya kepada sahabat-sahabat tu, apa tafsiran menurut kamu pendapat ayat ni? Maka dua orang kata apabila dapat kemenangan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tapi Abdullah bin Abbas menafsirkan lain. Dia kata apabila datang kemenangan, ini menunjukkan bahawasanya saat-saat penghujung kehidupan Nabi telah akan sampai. Mana apabila umat Islam dah masuk Islam berbondong-bondong kan tuan, kan dalam ayat itu orang masuk Islam secara berbondong-bondong, itu menunjukkan tugas kerasulan Nabi sudah hampir selesai dan kewafatan Nabi sudah hampir dekat. Jadi Rasulullah kata itu adalah tafsiran yang betul, kata Umar. Itu adalah tafsiran yang betul. Jadi akhirnya sahabat-sahabat veteran-veteran ni tuan-tuan akhirnya memang angkat tangan dengan Abdullah bin Abbas kerana dia adalah seorang pakar tafsir. Itu makanya di pasaran pun ada jual tuan-tuan tafsir Ibnu Abbas, kan? Ada 3 jilid tebal-tebal macam tu tafsir Ibnu Abbas. Okey. Jadi Ibnu Abbas
ketika ini tuan-tuan datang kepada Umar bin Khattab, ketika itu Umar sudah dalam keadaan terbaring di tempat tidurnya. Ketika ini Abdullah bin Abbas pun berkata, "Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin." Abdullah bin Abbas kata. Lantas Umar memotong ungkapan Abdullah bin Abbas. Dia kata, "Aku bukan lagi Amirul Mukminin. Sekarang ni aku bukan lagi Amirul Mukminin. Bermula sekarang aku telah menjadi penghuni akhirat." Umar kata macam tu, tuan-tuan. Belum mati lagi ni. Belum mati lagi. Tapi apabila Abdullah bin Abbas mengucapkan salam, "Assalamualaikum Amirul Mukminin," dia potong, dia kata, "Aku bukan lagi Amirul Mukminin. Mula sekarang," dia kata, "aku telah menjadi penghuni akhirat," kata Umar bin Khattab. Maka Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas pun berkata, "Assalamualaikum wahai Abu Hafs." Wahai Abu Hafsah, bapa Hafsah, tuan. Maknanya dia cakap Amirul Mukminin tadi dia tak nak sebab dia bukan lagi Amirul Mukminin. Jadi Abdullah bin Abbas tukar kepada Assalamualaikum wahai Abu Hafsah, bapa Hafsah. "Demi Allah," kata Abdullah bin Abbas, "dahulu engkau masuk Islam dan keislamanmu itu menjadi penolong bagi Allah Rasulnya dan seluruh kaum muslimin." Kita maklum tuan-tuan, tu kan Rasulullah doa kan, muliakanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umar, kata Nabi SAW kan dalam doa Nabi SAW. Sebab apa? Sebab memang Abdullah bin Mas'ud berkata, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kami sembahyang menyuruk-nyuruk, dia kata. Tapi apabila Umar bin Khattab dah masuk Islam, kami berani untuk solat terang-terangan di Kaabah, dia kata. Dan ketika itu orang kafir Quraisy tak berani nak mengganggu kami sebab ada gedebe ni, Ustaz. Sebab ada orang yang ditakuti. Orang yang ditakuti telah masuk Islam, yakni Umar bin Khattab, tuan-tuan. Jadi kata Abdullah bin Abbas bahawasanya, dia kata engkau masuk Islam, dia kata keislamanmu itu dahulu engkau masuk Islam, keislaman itu menjadi penolong bagi agama Allah dan Rasulnya dan seluruh kaum muslimin. Dahulu engkau berhijrah, kata Abdullah bin Abbas. Hijrahmu itu merupakan kemenangan. Kita maklumkan tuan-tuan, sahabat-sahabat berhijrah, tuan-tuan, menyuruk-nyuruk kan. Tapi tak dengan Umar. Umar ketika dia berhijrah, tuan-tuan, dia keliling tawaf 7 kali di Kaabah. Kemudian dia sembahyang sunat di makam Ibrahim. Dia jumpa seorang-seorang tu. Dia jengkal muka seorang-seorang pemuka kafir Quraisy yang duduk-duduk dekat tepi Kaabah tu kan. Dia kata, siapa dari kalangan kamu kan, yang isteri nak kehilangan suami, yang ibu nak kehilangan anak, dan anak nak kehilangan bapa, tunggu aku esok dekat depan sana, aku nak hijrah besok. Dia kata macam, dia cabar, tuan-tuan. Maka seorang pun, dia katakan, pemuka-pemuka kafir Quraisy, seorang pun tak berani nak menghalang bagi Umar bin Khattab berhijrah ke Madinah, tuan-tuan. Okey. Jadi dikatakan juga bahawasanya, dan engkau juga diberi amanah untuk memimpin umat dan kepimpinanmu sebagai simbol keadilan. Maknanya kepimpinan dia dikatakan sebagai simbol keadilan. Tu dalam banyak riwayat, tuan-tuan. Banyak riwayat menceritakan tentang bagaimana Umar bin Khattab ni dia benar-benar memperhatikan rakyatnya. Dalam pemerintahannya dia ada moto, tuan-tuan. Apa moto dia? Kalau seandainya rakyat aku lapar, aku yang pertama lapar. Dan seandainya rakyat aku kenyang, aku orang yang terakhir kenyang. Itu moto dia, tuan-tuan. Kalau lapar, aku yang pertama lapar. Kalau kenyang, aku yang last kali, yang terakhir kali kenyang. Kata Umar bin Khattab, tuan-tuan. Itu dalam riwayat yang saya ingat, saya pernah cerita, tuan-tuan. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab ni, tuan-tuan, pernah berlaku kemarau, tuan-tuan. Kemarau panjang sehingga dikatakan ahli Madinah kekurangan bekalan makanan, tuan-tuan. Kan? Masa kemarau tu tak ada makanan, kita tak ada apa masa tu.
tuan-tuan, kurma pun mungkin tak ada. Ramai yang kelaparan penduduk Madinah ketika itu. Dan kebetulan datang bantuan daripada Mesir, tuan-tuan. Datang dari Mesir, ada kafilah daripada Mesir. Ketika itu Amr bin As menjadi governor di Mesir, tuan-tuan. Bantuan tu berupa majrin, pelantar, majrin, kemudian roti yang lunak lah, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga daging. Ini 3 bahan ni sampai daripada Mesir untuk ahli Madinah, penduduk Madinah. Apabila sampai bantuan tersebut, Umar segera membagi-bagikan 3 barang tadi, majrin, daging dan juga roti yang lembut kepada penduduk Madinah. Maka Umar berkata kepada ketua kafilah tadi, ketua yang hantar barang tadi Mesir tadi, dia kata, tolong bantu aku untuk membagi-bagikan kepada ahli Madinah barang-barang yang engkau bawa ni. Dia kata, engkau nanti makan bersama aku dekat rumah. Engkau aku undang untuk makan bersama aku dekat rumah nanti, kata Umar kepada ketua kafilah tu. Dalam bayangan ketua kafilah ni, makan rumah khalifah ni tentu ada nasi mendi ni, dia kata. Tentu ada kambing besar-besar ni, dia kata kan. Tentu ada nasi Bukhari ke, nasi Arab, nasi mendi ke, kan, tuan. Itu bayangan ketua kafilah tadi, tuan-tuan. Jadi dia pun semangatlah membagikan daging, majrin ataupun pelantar dan juga roti tadi kepada penduduk Madinah. Kemudian pada tengah hari, yang barang-barang dibagi pun habis. Umar kata, jom balik rumah aku, kita makan. Sampai di rumah Umar meminta agar makanan tengah harinya dihidangkan. Maka tuan-tuan, di rumah Umar pun menghidangkan makanan. Yang dihidangkan tu, tuan-tuan, ada roti keras. Roti keras dengan sedikit minyak zaitun. Roti cecah minyak zaitun. Jadi terkejut ketua kafilah tadi. Takkan ini saja wahai Amirul Mukminin, dia kata. Mana daging, mana dia roti, mana majrin. Kenapa ini aja, dia kata. Maka Umar bin Khattab kata, engkau makan apa yang aku makan. Engkau makan apa yang aku makan. Lagipun dia kata, aku telah berjanji, aku tak makan 3 benda tu tadi. Aku takkan makan majrin, takkan makan roti yang lembut dan tak makan daging selagi penduduk Madinah tidak kenyang dengan makanan tersebut. Itu dah menjadi janji aku dia. Aku takkan sentuh makanan tersebut selagi penduduk Madinah tidak kenyang dengan 3 makanan tersebut. Dia duk makan roti kering dengan cecah minyak zaitun. Ini rumah khalifah, tuan-tuan. Rumah khalifah. Ya Allah, tuan-tuan. Okey, tu makanya kata Abdullah bin Abbas, dan engkau juga diberi amanah untuk memimpin umat, dan kepimpinanmu itu sebagai simbol kepada keadilan. Okey. Umar bin Khattab ketika itu menangis mendengar perkataan Abdullah bin Abbas itu, lalu berkata, menjauhlah dariku wahai Ibnu Abbas. Dia suruh Ibnu Abbas, jauhlah engkau daripadaku, dia kata, sungguh aku sangat menginginkan keluar dari dunia saat ini juga, sehingga tidak ada lagi hak maupun kewajipan setelah itu. Maksudnya aku nak mati sekarang juga, dia kata. Nak keluar daripada dunia ini sekarang juga, sehingga tak ada lagi hak dan kewajipan yang patut aku lakukan. Maksudnya kalau dah mati, tak ada lagi hak yang patut dia dapat, dan tak ada lagi kewajipan yang patut dia jalankan. Dan aku nak keluar sekarang hari ini juga untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu Abdullah bin Abbas. Kemudian datang pula Ali bin Abi Talib. Lalu Ali bin Abi Talib berkata kepada Umar bin Khattab, Assalamualaikum wahai Abu Hafsah, kata Ali. Demi Allah, dia kata, dahulu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda semasa hidupnya, kata Ali. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pernah dengar Rasulullah bersabda begitu, kata Ali. Semoga Allah mempertemukanmu wahai Umar dengan kedua sahabatmu itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah,
inilah yang menjadi kerinduan dari kalangan sahabat kepada Nabi SAW, tuan-tuan. Maknanya mereka nak bersama balik dengan Nabi di alam barzah, tuan-tuan. Di alam barzah. Dan ini jugalah kalau kita tengok sejarah meninggalnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan, masa dia nak menghembuskan nafas yang terakhir tu kan dia tersenyum, kan tuan-tuan. Dia tersenyum. Isteri dia berkata, wahai suamiku Bilal, kenapa engkau tersenyum? Aku dan anak-anak bersedih kerana engkau akan tinggalkan kami untuk selama-lamanya. Bilal kata, macam mana aku tak senyum? Sebab tak lama lagi aku nak jumpa dengan orang yang kurindui selama ini, yakni Abu Bakar As-Siddiq, yakni Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kerana rindu dengan Rasulullah, dia kata. Ya Allah, tuan-tuan. Di kalangan sahabat, tuan-tuan, dia pasti lepas dia mati berada alam barzah, dia akan jumpa dengan Nabi. Tak tahulah kita layak ke, tuan-tuan, nak bersama berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, apabila seorang sahabat, tak silap saya nama sahabat dia Sauban, tuan-tuan. Dia apabila 2-3 hari tak jumpa Nabi kan, Sauban ni muka dia pucat, tuan-tuan. Mata cengkung, jadi kurus kering. Jumpa Rasulullah, wahai Sauban, kamu sakit ke? Tak, dia kata. Tu kenapa mata kamu cengkung, muka pucat, badan kurus? Ya Rasulullah, perubahan ini dalam tubuhku puncanya kerana aku rindu kepada tu. Kerana rindu kepada Nabi. Maka dia pun kata, ya Rasulullah, di dunia ni pun payah nak jumpa dengan engkau, apatah lagi nanti di akhirat. Kalaupun aku masuk surga, dia kata, tentulah tingkat kita tak sama. Dia kata, engkau tentulah tempat istimewa, aku mungkin tempat yang biasa-biasa saja. Maka Rasulullah kata, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Bila engkau mencintai aku, insya-Allah engkau akan bersama dengan aku nanti di dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian mendengar kata-kata Ali, Umar pun menangis lagi, tuan-tuan. Umar menangis lagi. Lalu dia berkata kepada semua yang hadir di situ, apa dia kata? Aku titipkan kalian kepada Allah, dan aku serahkan kamu semua kepada Allah, dan aku berwasiat kepada sekalian, kepada kamu semua, agar sentiasa bertakwa kepada Allah. Dirikanlah solat dan dirikanlah solat. Umar kata begitu kepada orang yang hadir, yang pada saat di penghujung kehidupannya itu. Kemudian Umar, tuan-tuan, didatangkan secawan susu. Ada riwayat mengatakan anak dia Abdullah bin Umar bawa segelas susu, kan? Kemudian diminumkannya. Maknanya diminumkan Umar susu kambing tadi, tuan-tuan. Namun dikatakan air susu itu hanya lewat di tenggorokannya sahaja, dan kemudian terus keluar semula daripada perut ataupun lambungnya yang terkena tikaman tersebut. Mana dia minum, tuan-tuan? Minum susu, lalu je lah susu tu. Lalu keluar daripada perut dia yang bocor disebabkan tikaman tadi, tuan-tuan. Jadi kalau sekarang ni mungkin cepat-cepat operate dah, jahit semula lah perut yang bocor tu kan sekarang, tuan-tuan. Tapi masa tu mungkin belum ada teknologi rawatan macam-macam sekarang, kan, tuan-tuan. Dan kebetulan memanglah ajal Umar pun sudah hampir dekat, kan. Tak ada, kan. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, dia ketika itu air susu tu lalu saja di tenggorokan dia, masuk ke perut tadi dan keluar balik semula, sebab perut tempat menampung air susu tu telah bocor akibat tikaman tadi, tuan-tuan. Allahu akbar. Tak terbayang dia, tuan-tuan, suasana tu, nak gambarkan gentingnya suasana tu, tuan-tuan, kan. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika itu seorang pemuda menghampiri Umar untuk mengucapkan takziah.
Pemuda ini mengenakan pakaian panjang sehingga menjulur ke tanah, kan, semasa berjalan. Lalu pemuda ini mengucapkan salam kepada Umar dan mencium kepala Umar. Pemuda ni dia pakai baju labuh tu kan, baju labuh, jubah tu menyapu tanah kan tuan. Maka dia berkata, pemuda tadi kata, kami semua dengan rela melepaskan pemergianmu, wahai Amirul Mukminin, semoga Allah membahagiakan dirimu, kata pemuda tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Umar pada saat-saat dah penghujung tu sempat bagi tazkirah lagi tau. Dia berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, kepada pemuda tadi, kan, kepada pemuda yang pakai pakaian yang yang menyapu lantai tadi tuan. Wahai anak saudaraku, dia kata, tolonglah engkau angkat pakaianmu itu, kan, dan engkau pendekkan sehingga tidak lagi menjulur ke tanah. Sebab dengan begitu engkau lebih bertakwa kepada Allah dan pakaianmu lebih suci. Kata Umar bin Khattab bagi nasihat kepada pemuda tu. Maknanya jubah tu tak boleh melesak panjang macam tu, dia kata. Dan supaya kamu lebih bertakwa kepada Allah dan pakaianmu lebih suci. Sebab tuan-tuan masa tu memanglah orang Arab ni tuan-tuan nak menggambarkan sombong bongkak dia, tuan-tuan, baju dia memang panjang tuan, jubah tu melesak ke lantai, kan, tapi melahirkan kesombongan, menampakkan kesombongan. Dia menampakkan kesombongan, dia pakai baju yang baju dia melesak ke tanah, kan, menggambarkan dia ni adalah orang yang angkuh, orang yang sombong. Itu memang dilarang dalam Islam tuan-tuan, memakai pakaian yang melambangkan kesombongan. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, jadi Umar tadi tuan-tuan, dia berkata kepada pemuda tadi, dia kata, pendekkan pakaianmu sehingga tidak terjulur ke tanah, sebab dengan begitu engkau lebih bertakwa kepada Allah dan pakaianmu lebih suci. Maka pemuda itu menjawab, baiklah wahai Amirul Mukminin. Baiklah, dia kata, semoga Allah membalas jasa-jasa kebaikanmu selama ini kepada Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang sebaik-baiknya. Jadi pemuda tadi kata, semoga Allah membalas jasamu terhadap Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang sebaik-baiknya. Maka Umar menjawab, bukan begitu, dia kata, kan, semoga Allah membalas jasa-jasa Islam kepadaku selama ini dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dia kata, bukan aku yang berjasa pada Islam, Islam yang berjasa kepada aku. Itu yang dalam peristiwa yang Rasulullah SAW pergi menziarahi surga kan tuan, sudah nampak satu mahligai kan, satu mahligai. Dia tanya kepada Jibril, kepunyaan siapa? Jibril kata, kepunyaan Umar. Umar tak mati lagi tu tuan, tapi mahligai untuk dia dah siap dah dalam surga. Lalu Rasulullah kata kepada Umar, cakap Umar, wahai Umar, aku pergi ziarah surga dengan Jibril, aku tanya dan aku nampak satu mahligai indah. Aku tanya kepada Jibril, siapa punya tu? Jibril kata, kau punya. Aku nak masuk tapi aku malu sebab orang punya tak masuk lagi, kata Nabi SAW. Oh, menangis Umar masa tu. Ya Rasulullah, dia kata, kenapa kau tak masuk? Aku jadi Umar ni disebabkan engkau. Aku jadi Umar sekarang ni, dia kata, ini puncanya daripada engkau. Sebab apa? Sebab kata Umar bin Khattab, aku pernah bawa pedang yang telah tercabut daripada sarungnya keliling kota Mekah bagi tujuan nak bunuh engkau, wahai Rasulullah. Aku pernah sebelum aku Islam. Itu kan dari riwayat tuan-tuan, dia bawa pedang yang dah keluar daripada sarung dia cari Nabi tuan. Tapi masa dia nak cari Nabi tu, orang kata dia, Umar, kau nak pergi mana? Aku nak cari, nak bunuh Muhammad. Nak cari bunuh apa? Adik kau sendiri dah masuk Islam. Orang kata macam tu kan. Adik dia Fatimah binti Khattab, isteri kepada Said bin Zaid tuan-tuan. Said bin Zaid ni termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga.
Dan adik engkau dah masuk Islam, orang kata engkau nak cari Muhammad pula. Betul ke? Dia kata, dia pergi ke rumah Fatimah binti Khattab kan. Dia cekik dia Fatimah. Dia kata, apakah engkau telah meninggal agama datuk nenek moyang kita? Maka adik dia kata, agama datuk moyang kita tu, adat nenek moyang kita tu adalah agama yang sesat, agama yang salah, wahai abang. Dia cekik dia. Dia cekik dia, bukan dia cekik apa adik ipar dia. Zaid bin Zaid tu datang, dia cekik. Kemudian Fatimah pun dah kata, Fatimah dilempang dia kan. Tersungkur Fatimah. Dan kemudian tuan-tuan, di tangan Fatimah ada mushaf. Mushaf ni adalah tulisan Al-Quran lah tuan-tuan. Umar pun baca. Dan kata Fatimah, kau tak suci, kau tak boleh pegang tu. Dia baca rupanya surah Toha kan. Dalam surah tu ayat 14 dia berbunyi, ni yang ayat ni yang apa menjadi Umar lembut. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah kata, tidak ada Tuhan melainkan aku. Sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingati aku. Lepas dia baca surah Toha ni kan tuan-tuan, lembut hati dia. Kemudian minta dibawa untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berjumpa Nabi, tuan-tuan, dia pun melafazkan syahadah di hadapan Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jadi sebetulnya dia kata bukan aku berjasa pada Islam, tapi Islam yang berjasa kepada aku. Umar bin Khattab berkata kepada pemuda tadi. Maka tak lama selepas tu Umar pun menghembuskan nafas dia yang terakhir, tuan-tuan. Pulang kembali ke rahmatullah. Dan untuk makluman tuan-tuan, pada masa pemerintahan dia, tuan-tuan, Umar ni Rom Parsi jatuh dah ke tangan Islam, tuan-tuan. Memang tadi pernah berlaku kemarau panjang, tapi selepas tu tuan-tuan, Islam dikatakan di Madinah ni dah jadi nonggokan harta ghanimah yang sekian banyak. Dan yang sekian banyak sebab Rom dan Parsi dah jatuh ke tangan Islam. Dua kuasa besar ketika itu. Rom Parsi ni dua kuasa besar, bukan negara kaya raya, tuan-tuan. Dah jatuh ke tangan Islam. Kan? Namun Umar bin Khattab ni kita maklum, tuan-tuan, walaupun dalam keadaan kehidupan harta kemewahan dah mewah begitu, dia tetap hidup dalam keadaan zuhud. Itu yang Muawiyah pernah sebut, Abu Bakar tidak menginginkan dunia pula tidak menginginkan dia. Muawiyah kata, Abu Bakar tak nak dunia pun tak nak dengan dia masa pemerintah dia. Tapi dia kata sedangkan Umar, dunia datang menghampirinya, tapi dia tidak menginginkan dunia. Abu Bakar dunia tak nak, dia pun tak nak. Semasa Umar dunia nak dia, tapi dia tak nak dunia. Umar bin Khattab, tuan-tuan. Itu dikatakan, tuan-tuan, walaupun kehidupan dah mewah macam tu, tuan-tuan, dia tetap hidup dalam keadaan zuhud. Baju pun bertampal, tuan-tuan, sekian puluh tampalnya. Dikatakan nak berkhutbah pun pakai baju, nak tunggu baju kering dulu, tuan-tuan, nak baca khutbah, tuan-tuan. Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat mencontohi sahabat Nabi ini, yakni Umar bin Khattab, tuan-tuan. Inilah yang selalu orang mencontohkan, orang yang awal jahat akhirnya baik, tuan-tuan. Dia kan ada baik-baik. Orang ni kan ada baik-baik, kemudian ada jahat baik, ada baik jahat, ada jahat jahat. Baik-baik itu mungkin kalangan Nabi Rasul saja, tuan. Awalnya baik, akhirnya baik. Awalnya jahat, akhirnya baik. Umar, tuan. Sebelum Islam apa dia tak buat, tuan. Tapi dah Islam, dia termasuk seorang yang dijamin masuk surga, tuan. Kemudian ada pula orang, tuan, awal dia baik, akhir dia jahat. Muda-muda okey, dah tua KO, tuan. Tapi ada pula orang yang awal jahat sampai ke akhir, dari muda jahat sampai ke mati, nak mati jahat juga, tuan. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Okey, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.